Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة الحياة، والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi yang belum, nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu sihat ya? Alhamdulillah. Keluarga diucapkan terima kasih kepada ibu-ibu hari ini. Jangan jawab ya, jawab sendiri. Bapak-bapak pun begitu sihat ya. Di zaman ini kita sihat ya. Keluarga diucapkan terima kasih hari ini. Ada ya, alhamdulillah, amin, masya-Allah. Baiklah, terima kasih sekali lagi dan tahniah. Allah izinkan kita, Allah mampukan kita untuk kita berukhuwah, untuk kita melakukan liqa ataupun pertemuan pada malam ini kerananya di rumahnya, di taman syurganya, di majlis keampunannya, di majlis pemakbulan doanya, dan mudah-mudahan majlis ia memelihara seluruh hamba-Nya. Amin. Iaitulah majlis keilmuan keagamaan khususnya.
Mudah-mudahan pertemuan kita yang bersifat bulanan, dan pada malam ni kita masuk pada khalaqah ataupun siri yang ke-45 pada malam ni. Ya, bermakna kita telah pun bertemu dengan izinnya selama 45 bulan. Ya, selama 45 bulan. Untuk kuliah At-Tahfiziyah Al-Islamiyah ataupun motivasi Islam ini. Dan pada malam ni kita berada pada malam yang ke-22 daripada bulan yang ke-7, bulan Rajab 1441 Hijriah ini, untuk terus kita berkongsi ilmu yang menjadi miliknya, dikongsikan, diberikan, diizinkan untuk kita yang dhaif ini mengambil manfaat daripadanya. Mudah-mudahan dengan usaha yang sekerdil ini kita berdoa kepadanya, apa juga usaha kita ini termasuk dalam perkara-perkara yang menggamit rahmatnya, insya-Allah taala, amin. Sebagaimana biasa, untuk tazkirah kita pada malam ini mengambil munasabah dengan zon waktu yang sedang kita berada sekarang ini, yakni di bulan Rajab, yang rata-rata kebanyakan institusi mengadakan pengisian-pengisian penghayatan, mengambil ibrah, pengajaran daripada peristiwa yang penting yang berlaku pada batang tubuh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan yang tidak berlaku pada Nabi dan Rasul selainnya, yakni dua peristiwa penting yang berlaku pada satu masa yang dinamakan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ya, dia kena ada wawnya tu. Jangan kata Isra' Mi'raj, tak lengkap. Sebab Isra' itu satu peristiwa, Mi'raj itu peristiwa yang kedua. Tuan-tuan guru dulu dia kata Al-Isra' wal Mi'raj, atau cakap Melayunya Isra' dan Mi'raj. Dan Allah rakamkan kedua-dua peristiwa ini dalam kalam yang suci pada surah Al-Isra' dan surah An-Najm. Ada kedua-duanya. Dan malam ini saya tidak bercadang untuk bercakap tentang Isra' dan Mi'raj. Ya. Kalau nak bercakap Isra' dan Mi'raj, saya rasa ramai orang malam ni. Tentu makannya pun lebih istimewa, Tuan Ismail, ada tak? Tapi tak tahulah malam ni ada ke tidak, tak tahulah. Ada ya? InsyaAllah ada tu. Kalau tak ada, kita balik makan dekat rumah masing-masing. Makanan kat rumah tu pun banyak. Sekarang ni orang panik membeli belah. Ya, itulah manusia. Ya, kerana dengan pandemik ini, ya, bukan epidemik lagi dah. Dia panik habis. Ya. Allahu Rabbi. Jadi insya-Allah kita nak mengambil ibrah daripada mesej penting dalam Isra' wal Mi'raj itu adalah mesej diturunkan, disyariatkan perintah ibadat unggul, ibadat ibadat apa ni, tiang, yakni ibadat sembahyang. Baru-baru ni ramai orang PM pada saya, Haji Zul, hantar video-video daripada Kuwait bertanya tentang muazzinun, para muazzin di sana azan lain macam bunyi. Saya kata kalau azan lain macam bunyi, dekat pucung pun macam-macam bunyi. Ya. Macam-macam bunyi itu makna bunyi tak berapa betul, tajwidnya tak betul. Ya, tapi yang dikirimkan itu kerana dia punya wording dia tu.
Dia punya perkataannya itu agak bukan pelik lah, sebab ini pernah berlaku dalam riwayat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada muazzin yang azan menggantikan kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dua-dua tu digantikan dengan as-salatu fi buyutikum. Ulang 2 kali. Itu satu. Yang kedua, dia forward lagi pada saya. Jadi saya ni duk kerja, duk tengok handphone je lah. Tapi bukan tengok cerita Hindustan, K-pop, tak, duk jawab benda ni. Ya, kadang-kadang dah dekat nak sembahyang Jumaat tu pun saya akan post, tapi bukan waktu sembahyang. Ada benda-benda yang saya rasa bila saya post itu sekurang-kurangnya menghalang orang yang dekat waktu Jumaat duk tengok benda-benda yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi duk tengok perkara-perkara macam ni, ya. Lepas tu ada satu lagi video dia hantar, muazzin itu azan dengan perkataan sallu fi rihalikum. Di zaman Nabi itu yang kedua tu, sallu fi rihalikum. Kedua-duanya membawa makna yang sama. Ya? Sembahyanglah kamu semua di kediaman kamu, di rumah kamu. Ya? Orang yang tak pergi masjid, tak pergi surau, dia memang duduk sembahyang di rumah pun. Ya? Takut-takut yang tak sembahyang pun ada. Ya? Jadi perkara itu berlaku apabila berlaku musibah cuaca di zaman Nabi. Cuaca yang agak dingin, angin yang agak kuat. Ya? Sebab itu ada syariat apabila berlaku macam tu dalam mazhab-mazhab yang tertentu, ya, diharuskan kita untuk sembahyang jamak. Qasar tak boleh, jamak. Di antaranya kerana hujan. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, cuma ada daripada Terengganu dia tanya saya. Dia kata, sahih kan Ustaz? Saya kata, yalah benda tu berlaku, sahih lah. Cuma boleh tak? Ada keharusannya, tak ada masalah. Tempat kita boleh buat tak? Saya kata, jangan memandai-mandai. Ya, jangan memandai-mandai. Tempat kita tak payah buat lah. Ya, tempat kita ni takut-takut nanti tak ada orang nak azan. Semalam Tuan Haji Zul saya kena azan. Saya berceramah, saya azan. Sebab Pak Bilal datang lambat. Jadi saya tak naklah memandai Haji Ismail apa ni benda-benda teknologi ni. Jadi saya azan tanpa mic lah. Tapi ada muslimat datang, dia kata sedap rupanya Ustaz azan. Nasib baik malam tu makan nasi lemak ayam. Ada ya? Saya azan semalam. Memang saya boleh azan pun, tak ada masalah. Tapi nak ceritakan bahawa takut-takut nanti timbul satu suasana, memang Nabi dah bagi tahu dah. Dalam hadis yang saya pernah baca di surau dekat kediaman almarhum ayahanda Tuan Guru Datuk Dr. Harundin di Bangi, surau An-Nur. Saya pernah baca satu hadis di sana, akhir zaman nanti akan berlaku apabila sembahyang nak didirikan, sudah diiqamahkan tapi tak ada orang yang layak jadi imam. Yang datang ramai, iqamah dah iqamah, tapi nak jadi imam tu tak ada orang. Boleh yang iqamah tu ataupun qamat orang kita kata jadi imam, tapi makruh. Makruh ya. Jadi semalam bila saya dah azan, dia orang nak tolak saya jadi imam. Saya kata tak bolehlah saya jadi imam.
tuan rumah yang ramai-ramai ni, yang flat banyak ni, kenapa tak turun? Ya, saya tengok ketika ada tempat yang mengeluarkan arahan tidak bersembahyang di rumah ibadat, di masjid dan surau, sebelum arahan itu pun orang sini tak turun juga. Saya kata tak turun juga, ya. Saya kata tidak. Jadi imam, orang tempatan, host lebih aula. Saya dah azan tu pun patut mau kasih penghormatan sikit, sebab saya nak berjamaah ni. Ya, saya tak naklah saya one man show. Boleh, tak ada masalah benda tu, tak ada masalah. Baik. Nak ceritakan tuan-tuan, dalam bulan Rajab yang mulia ini adalah sewajarnya kita membuat satu bentuk accountability, satu muhasabah. Kita muhasabah diri kita dan keluarga kita. Apa pun aspek pembangunan insan, motivasi ni, kita akan lebih fokus pada keluarga. Kenapa? Senang saja. Sekiranya tiap-tiap ketua keluarga yang namanya ayah alias suami, yang namanya ayah ataupun suami memainkan peranan kepada ahli-ahli keluarganya yang namanya isteri atau ibu atau anak atau mempunyai menantu, khasnya yang tinggal di bawah satu bumbung. Sekiranya setiap ketua keluarga yang Allah sebut dalam Quran, apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Sadaqallahul azim. Orang lelaki tu dia menjadi ketua atau gembala kepada kumpulan wanita. Dan kalau suami ataupun ayah, dia berfungsi dengan fungsi yang sepatutnya. Orang sekarang kata mengikut maqasid syariah, mengikut objektif tujuan perundangan Islam. Suami, ayah menjaga keluarga, ya, menjaga keluarga. Menjaga keluarga di sini makna menjaga agama, ya, menjaga agama. Kalau itu beres, maka untuk memahami yang akhirnya mengamalkan ajaran Islam yang syumul, yang sempurna ni, takkan jadi masalah. Sebab apabila tiap-tiap kawasan yang namanya rumah, tak kira lah rumah satu tingkat ke, dua tingkat ke, 2,5 tingkat ke, 3 tingkat ke, semi D ke, apa ke, tak kisah, teres ke apa, tak kisahlah. Yang rata-rata 20 lebih, tarik ke belakang 70 lebih atau 80 lebih. Lebih sikit kita buat renovate, buat dapur. Itulah negeri yang sepatutnya kita jaga. Tak itu aja zaman ni. Itulah negeri yang patut kita jaga. Semua bapa, semua suami menjaga negeri masing-masing. Macam mana dengan agama? Dengan agama, InsyaAllah. Kalau yang itu beres dalam satu taman ataupun avenue dan sebagainya, sebutlah apa terms apa sekalipun, dalam satu kawasan perumahan, ya, semua anggota keluarga dan keluarga Islam jaga keluarga masing-masing, ya, mendidik dengan tarbiyah Islam, dengan motivasi Islam, maka senanglah negeri itu ataupun negara itu. Dan senanglah bagi kepimpinan yang namanya umara. Bila pelaksanaan benda-benda yang baik, yang menjurus, yang towards Islamik ini, dia tak payah cerita banyak. Dia hanya tekan remote control aja. Pemimpin hanya tekan remote control aja. Dia pergi kepada negeri,
negeri dah faham. Kenapa negeri dah faham? Sebab negeri di bawahnya daerah. Negeri akan tekan switch kepada daerah. Daerah pun akan faham. Semua daerah. Daerah pula akan tekan pada switchnya pada mukim. Mukim kepada kampung atau Korea, Korea kepada taman-taman. Tekan switch nak faham Islam. Semua dah faham. Sebab semua anggota keluarga tu memang dah faham. Memang dah faham. Maka takkan timbul havoc, gegak gempita bila nak sebut tentang Islam. Ada yang tak faham, ada yang separuh faham, ada yang buat-buat tak faham, ada yang menentang lebih-lebih lagi. Kenapa? Sebab dia berpunca pada ketua keluarga, bapa ataupun suami, berperanan atau tidak. Sebab itulah sebaiknya bila kita mendapat orang baru dalam keluarga kita. Orang baru pada ibu dan ayah. Siapa ibu-ibu? Menantu kita lah. Menantu kita lah. Tengah madu manis ni, cakap pada anak kita, bagi tahu menantu kita, agama nombor satu. Surau datang, kita banyak tempat-tempat kosong. Sebab kata sahabat saya, sekarang dah jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri di bahagian hal ehwal agama, mantan mufti wilayah Persekutuan, Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri At-Taranjanu, orang Terengganu. Saya binah ijazah kedua di universiti di Syria dan PhD di USM dalam bidang fatwa. Itulah kita punya menteri agama sekarang. Bila ditanya orang macam mana nak penuhkan masjid dan surau, dia kata senang. Bakar kambing. Bakar kambing, dia kata. Buat majlis, bakar 4 ekor kambing. Penuh, dia kata. InsyaAllah penuh. Saya nak tambah, mak bapak kalau anak pergi masjid surau, dia tanya apa? Makan apa? Dia tak tanya penceramah siapa, ada makan apa, dia kata. Walaupun dia tak datang. Yang kedua dia tanya apa, Jim? Ada bawa balik apa? Kok ada lebih-lebih kan? Itu kata Datuk Seri Dr. Zul. Pak Zulkifli juga. Orang Zulkifli ni hebat-hebat orangnya. Sebab nama Nabi. So kita tangguh untuk hormat azan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya ketengahkan isu masjid surau kurang orang? Sebab seolah-olah kisah lama ini cuma dibawa dalam bentuk version baharu. Masjid surau memang orang dah tak ramai. Orang tak nampak kehadiran masjid surau dah tak berapa penting. Itu sektor peranan ketua keluarga untuk meramaikan masjid surau amat penting. Bawalah keluarga kita ke masjid surau untuk kuliah-kuliah keilmuan. Satu. Kalau itu jawapan sahibul fadilah kita tadi, maka saya juga pernah ditanya orang, macam mana cara nak penuhkan surau kita? Dah 15 tahun, itulah caranya. Muka-muka itulah, sampai muka itu pun dah tak ada dah, tak ganti dengan muka baru pun. Saya kata pada jawatan kuasa, dia mantan bendahari. Tapi bendahari baru tak datang, mantan bendahari datang. Saya kata, tuan, kalau tuan tanya saya boleh jawab. Tapi bila saya jawab, saya bagi syarat. Tuan nak marah ke tidak? Kalau marah saya jual. Mula cerita Piramli. Tak apa Ustaz, ceritalah dia. Saya kata nombor satu, nak memenuhkan masjid surau kita, saya kata jawatan kuasa ada berapa orang? Nak lantik jawatan kuasa ni bukan main-main punya majlis. Sampai berebut, bergaduh, berkomplot pun ada. Fitnah memfitnah pun berlaku dalam pelantikan jawatan kuasa masjid atau surau. Dengan pelbagai tiket, tiket politik lah, tiket fahaman lah, macam-macam. Katalah AJK ada 12 orang. Semua dah bernikah. Ambillah isteri seorang. Haji Ismail seorang
Seorang. Lain macam ni senyum tu. Ada satu datuk tu, dia pasang dua Haji Ismail. Sampaikan berapa tahun isteri pertama tahu. Pandai betul disimpan. Ya. Bila dia sakit, baru bertemu dua isteri. Tentu. Baik. Katalah 12. Tiap-tiap orang seorang isteri. 12 darab 2 bukan 24. 24 dah ramai Haji zaman ni. Takkan tak ada anak. Anak yang tinggal di bawah satu bumbung ataupun anak yang tinggal tak jauh dari rumah mak bapak. Boleh tak kita berwhatsappan suruh datang masjid surau? Kalau pergi makan angin boleh? Cuti-cuti hujung tahun boleh? Jalan-jalan cari makan boleh? Kenapa untuk datang surau tak boleh berwhatsappan? Kita ada grup keluarga. Bagi tahu ada kuliah. Itu tujuan kita buat e-banner, e-poster. Kita uar-uarkan dalam Facebook kuliah. Terima kasih, malam ni pun Haji Ismail sedang buat rakaman ni. Ramai boleh dengar. Ya. Haji Ismail, Haji Zul minta maaf. Dekat-dekat lah tu. Ya. Jadi kalaulah pasangan suami isteri dah 24, katalah seorang ada anak, seorang yang dah ada menantu, dah dekat 40 orang tuan. Betul je? Dekat 40 orang tu bukan orang lain. Keluarga AJK je. Dekat 40 orang. Betul ya? Yang regular dah biasa datang surau masjid, alhamdulillah. Para hero-hero ni. Bila lagi kita nak ajak heroin datang? Kita punya permaisuri kita datang. Saya rasa kalau penduduk di Korea, di taman itu sendiri bawa keluarganya datang surau masjid, tak payah potong 4 ekor kambing, bakar 4 ekor kambing. Tak buat makan apa penuh surau kita. Chef mana? Dah hilang. Contoh. Contoh tuan. Bukan payah mana. Itu cara nak penuhkan masjid surau, saya kata. Nombor 2, saya kata. Buat program di mana kita nampak apa kelemahan, keperluan penduduk Korea kita. Sebab itu menjadi AJK, kita memerhati Korea kita. Kita menjadi CCTV yang cukup kuat kepada Korea kita. Bukan untuk ibadah korban, bukan untuk persediaan Ramadan, bukan itu saja. Bukan untuk zakat, amil, bukan itu saja. Keperluan. Nampak-nampak bab semayang ramai lagi tak beres kita punya Korea. Cara semayang pun nampak tak betul pun ada, tak seragam pun ada. Maka kita fokus kepada ibadah sembahyang, buat program. Bila ada kematian, ya, kita tengok tak ramai yang maknanya menyantuni jenazah sampai kepada tahap solat jenazah. Tak ramai. Tak ramai itu ada banyak sebab. Nombor 1, tak biasa sembahyang jenazah. Baru ni berlaku satu sembahyang jenazah, saya hadir di satu tempat siang hari. Ramai. Saya duduk soft kedua. Soft pertama tu memang saya kenal. Ya. Bila angkat takbir pertama,
Clear. Sembahyang jenazah 4 takbir kan. Angkat takbir kedua. Seorang daripada jamaah yang depan tu rokok. Rokok betul je. Agak dia perasan agaknya, kenapa aku seorang. Terus dia macam spring berdiri balik. Tapi tunduk habis lepas sembahyang tu. Yalah, betul lah, siapa nak lupa? Betul lah. Betul. Lupa ni kita nak ke? Tak. Betul, kalau suami terlupa, isteri jangan naik angin macam ke dia tak pernah lupa. Bila isteri lupa, suami jangan berang macam dia tak pernah lupa. Tak ada siapa nak lupa. Anak kita lupa, jangan kita memberontak semacam. Ya. Siapa pun tak nak lupa, tapi janganlah too obvious, kata orang Jawa. Ketara sangat, sembahyang jenazah pergi rokok, apa cerita? Bukan tiap hari sembahyang. Jadi kalau ini keperluan yang nampaknya perlu diberikan penekanan, maka beri penekanan program-program macam ini. Apa keperluan masyarakat setempat? Kurangkan makna ceramah-ceramah umum, tazkirah-tazkirah umum ni kurangkan. Lebihkan kepada keilmuan untuk bekalan dan amalan. Contoh, tazkirah-tazkirah lebihkan kepada membetulkan ibadah sempena bulan Rejab dan bawa ke 11 bulan yang akan datang. Tazkirah lebih kepada membetulkan ibadah sembahyang. Ramai lagi yang sembahyang menggunakan kerusi. Tak betul. Walaupun tahap keuzuran tak sama, betul. Tapi dalam tak sama keuzuran tu pun ilmu tak sampai lagi. Tak sampai. Jabatan Mufti Negeri Sembilan sampai buat pamphlets sembahyang menggunakan kerusi. Buat. Ya. Ini benda-benda yang saya rasakan dalam bab tazkirah, ya, amat kita patut ambil berat. Bila Rajab kita jadikan turning point. Bagaimana ibadah sembahyang ni boleh diperkasakan. Itu baru perlahan, belum lagi bacaan. Belum bacaan lagi je. Bacaan pula pecah dua. Bacaan yang kita boleh dengar, bacaan yang kita tak dengar. Rukun qauli, bacaan rukun, bacaan sunat. Fi'li pula ada fi'li rukun, ada fi'li sunat, perbuatan. Dalam tu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Agak-agak keluarga kita yang dalam 25 kali 75 tu, negeri kita tu, rumah kita tu, tak kira tingkatnya berapa pun, agak-agak beres tak? Silap-silap kita sembahyang kat surau, anak bujang kita tak tahu pukul berapa sembahyang dalam bilik dia. Kita sembahyang dengan isteri kita di rumah, sebab lewat datang ke surau, kita biarkan anak kita, baik lelaki, baik perempuan, sembahyang dalam bilik, tak tahu sembahyang ataupun tidak. Ni benda-benda yang patut kita bubuh satu mentol di atas kita kalau macam kartun tu. Ya. Kenapa jadi macam tu? Jadi kuliah-kuliah, ya, kenapa pentingnya kuliah agama walau dalam apa keadaan sekalipun. Tarbiyah agama ni satu keperluan. Syaratnya mestilah menjurus kepada apa yang kita kongsikan tadi. Ya? Sebab itulah Tuan Guru kita bagi tahu, masuk kepada adab dan ilmu. Dia kata almarhum, kalau kita pergi ke majlis ilmu, belum pastikan dapat 3 perkara. Ya? Pernyataan daripada almarhum yang dikasihi ayahanda Tuan Guru Datuk Bentara Datuk Ni Aziz Ni Ahmad. Kalau pergi dengan kuliah, dia kata
Jangan dengar-dengar biasa. Begitu juga dia pesan kepada para da'i. Kalau menyampaikan kuliah, tolong fokus. Jangan perlu kepada orang nak gelak, orang nak seronok, nak bercerita perlipu lara semata-mata dalam kuliah. Fokus 3 perkara. Nombor 1, kalau kita pendengar, pastikan ada ilmu yang kita dapat. Ilmu lain, informasi lain. Tak sama. Informasi apa je zaman ni? Besok ada ceramah. Malam ni ada makan. Itu information. Ya. Lagi apa? Lagi maknanya di wilayah persekutuan di 17 hari bulan, masjid dan surau diarahkan dibersihkan selama 10 hari. Jawi. Ya. Mana-mana handrails yang ada tu hendaklah disembur dengan sterilizer, pembasmi kuman. Masjid dan surau dipastikan kalau boleh ada hand sanitizer, bahan pencuci tangan. Sini ada? Tak ada? Kalau tak ada, ini memberi peluang untuk kita beramal jariah. Beri 2, 3, 4 botol, bubuh tiap-tiap pintu. Ya. Sebab bila berlaku novel coronavirus ini, COVID-19 tu WHO yang sebut. Mereka ada kepentingan. Yang asalnya novel coronavirus ini berlaku, kita selaku umat Islam, perkara yang pertama ialah kita muhasabah dan banyak bertaubat. Tu nombor 1. Sebab kesilapan tangan-tangan sama ada yang sama akidah dengan kita ataupun berlainan akidah dengan kita, menguruskan bumi milik Allah lah. Maka datang Allah berikan ibrah, pengajaran buat kita. Allah tegur kita. Allah tegur kita. Bila Allah tegur kita, bermakna siapa kita? Kita dia adalah pemimpin kepada keluarga. Lepas itu suami dan ayah cukup main peranan. Ya? Allah tegur kita, kita dengan keluarga macam mana? Ini di antara ilmu. Kita mendengar ilmu, benda-benda macam ni biar kita dengar, jangan kecil hati, jangan jauh hati, malahan besar hati dapat nasihat orang tegur kita. Dapat ilmu. Di Masjid Salam 2 bulan lalu, bila saya kuliah maghrib sana 2 kali bulan, malam itu berlaku kematian. Diberitahu kuliah dipendekkan. Saya terus tukar tajuk, tuan. Bila diberitahu ada kematian, kita motivation, kita boleh tukar. Tazkirah saya apa je? Pedoman ringkas padat solat jenazah. Itu motivasi. Jenazah dah sampai di bawah. Jadi saya bagi taklimat ringkas sembahyang jenazah. Mudah, faham, tenang ingat. Masa tu isteri saya pun ikut. Ya. Jadi bila saya terang dalam tazkirah itu, bila nak turun sembahyang jenazah di bawah tu, Tuan Haji Ismail, beberapa orang datang jumpa saya. Dia kata, di antaranya salah seorang imam, Tuan Haji Ahmad, jumpa saya.
Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, sangat bermanfaat penyampaian Ustaz pada malam ni untuk manfaat jamaah malam ni. Mudah-mudahan ramai yang akan melekat lama ilmu sembahyang jenazah yang Ustaz sampaikan ringkas, padat, mampu boleh ingat lama. Jadi Tuan Guru kata, kalau boleh kita mendengar ilmu, ada benda yang kita jadikan dia sebagai ilmu. Bukan kita menghafal cerita-cerita penglipu lara yang berlaku dalam masyarakat. Itu hanya halwa telinga saja. Halwa telinga bukan ilmu. Dia tak akan bertahan lama. Silat-silat aja zaman ni dia akan jadi loya buruk benda tu. Walaupun datangnya daripada majlis ilmu. Jadi Tuan Guru pesan, tolong elakkan mendengar benda-benda macam ni. Itu nombor satu. Dapat ilmu. Nombor dua, pesan almarhum, kita dapat memahami isu semasa. Biar ada. Macam kita sentuh malam ni dan juga di tempat lain oleh penceramah lain juga, isu semasa sekarang ni lah. Ya. Apa yang berlaku, sama ada di pihak datang daripada pihak kerajaan, daripada pihak jabatan agama yang berwajib, datang daripada kementerian yang terlibat. Ini tuan-tuan, bukan semua orang tahu. Tak tahu je. Ada satu veteran pesara, seorang pensyarah. Isteri dia kata, suami saya berazam tak nak pegang handphone. Saya kata, macam mana boleh macam itu? Kita bukan nak berbangga dengan apa brand handphone kita, tak. Tapi dia keperluan. Macam kenderaan juga, keperluan. Rupanya kena baru ni. 2 hari dia offline handphone dia. Dia tak dapat tahu apa benda perkembangan saya. Jadi kena. Saya kata bukan kita bertuhankan telefon, tidak. Tapi ada benda-benda keperluan di sana. Sama ada kita dapat benda itu, apa dia scammer ke apa benda ke, kita kena tabayun. Siasat. Selidik. Bukan telan. Filter yang terbaik. Maklumlah sosmed sekarang ni, dunia sampai sebadan, apa juga boleh masuk. Dalam sekejap ketika, katanya betul, tiba-tiba datang kata palsu. Kita kena tahu. Sebab kalau kita tak ikut, kita terima yang kata betul, akhirnya benda tu palsu. Yang memalsu tu bahan-bahan yang ada kena-mengena dengan pihak yang berwajib. Maka itu fitnah. Jadi Tuan Guru kata, sesuai beliau adalah ulama, beliau juga adalah ahli politik. Ya. Isu semasa jangan kita terlepas pandang. Kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Ya. Orang kata nak salam ke tidak Ustaz? Allah. Ada tempat tu bila nak salam semua jadi pemain Brazil belaka. Haji Ismail, pemain Brazil. Tangan bubuh dekat dada belaka. Baru ni All England pun macam ramai macam tu je. Tak bersalam. Tapi ada juga players ni yang bersalam. Itu huraian pula, demi huraian datang. Bila datang mudarat, maka yang sunnah itu boleh dikecualikan. Macam-macam pendapat. Macam-macam pendapat.
Tapi dengan keyakinan bahawa adanya hikmah di atas setiap sunnah, kita kena yakin. Kena yakin. Soal kita nak salam ke, kita tak salam ke, niat kita apa? Kita salam tu kita ada salawat. Sebab itu kita gabungkan. Kalaupun kita salam, tidaklah menjadi salah benda tu. Gabungkan dengan tuntutan semasa, ke pihak yang tertentu adalah menyediakan hand sanitizer. Betul je? Tak salah. Agama tak buang. Walaupun dalam hand sanitizer yang kata terbaik itu, walaupun ada kandungan alkohol 65% ke atas, benda itu halal. Ini yang dikatakan maklumat semasa yang kita kena tahu. Kalau tak tahu, asalkan kita nampak alkohol aja, haram. Faham tak ni? Jadi ilmu yang macam ni kita kena faham. Bila dengar kuliah, mesti kena faham. Sebab tu Tuan Guru pesan kepada penyampai kuliah pun, pastikan kuliah tu panjang ke, pendek ke, Isra' Mi'raj ke, Tazkirah Ramadan ke, pastikan 3 komponen ni biar ada. Baru jemaah mendapat berkat. Sama ada kita yang menyebarkan ilmu atau kita yang mendengar ilmu, tolong pastikan kuliah tu ada benda-benda ni. Dan kepada pihak yang menganjurkan majlis ilmu, pastikan majlis itu ada benda-benda ni. Memang payahlah kan, itu atas penceramah tu je ya. Tapi kita kena faham. Dan yang ketiga, kata Tuan Guru, yang pertama tadi ilmu, yang kedua isu semasa, yang ketiga bekalan. Bekalan. Apa bekalan kita setiap bulan? Doa. Doa tu bekalan. Kalau tuan-tuan yang ada dalam grup yang kita created dulu, banyak bekalan saya bagi. Kitab-kitab rujukannya, nota ringkasnya, doanya, saya kirim dalam grup. Tapi kalau diorang hantar benda-benda yang saya rasa tak perlu ada dalam grup, saya tegur. Kalau boleh jangan hantar benda-benda macam ni. Nak cerita di mana ada durian musang king, tak payah. Tak payah. Nak mengata orang tu, nak mengata orang ni, tak payah. Kita memanfaatkan. Jangan berat telefon kita macam beratnya dosa dalam tu. Kita tak nak. Jadi bekalan. Bekalan tu macam mana Tuan Guru kata? Tuan Guru kata, kita dalam hidup ni, satu hari satu malam, jangan tak buat 3 perkara. 3 perkara je. Nombor 1, sedekah. Walaupun sedikit. Tiap-tiap hari mesti ada sedekah. Walaupun sedekah itu bukan mesti. Disiplinkan diri kita. Di sinilah peranan ibu, bapa, mak, ayah. Penting. Yang kedua, baca Quran. Jangan berlalu satu hari tidak baca Quran. Orang tanya saya, ini duk sibuk COVID-19 ni Ustaz, ada ke doa? Saya kata, lama dah Nabi bagi doa. Lama dah. Dan kita pun dah kongsi bulan lepas doanya. Tapi doa yang paling kuat, Allah dah sebut dalam Quran, ialah baca Quran. Ya? Baca Quran ni Allah kata dia akan menjadi apa? Hijabam mastura. Baca Quran ni akan menjadi hijab, pendinding. Termasuklah pendinding daripada penyakit, wabak, virus, apa sekalipun. Baca Quran.
sebut dalam Quran tu. Tindakan jangan pergi tempat orang ramai. Tempat orang tak ramai apa je? Surau lah. Tak pergi juga. Betul je? Surau mana ramai orang? Patutnya datang lah. Dia ramai orang pasal malam. Jadi Allah dah kata, siapa yang baca Quran, Al-Quran itu akan menjadi hijab, pendinding. Yakin. Minum air banyak, minumlah. Amalan 9 teknik cuci tangan, kena tahu ni. Tajwid pun kena tahu. Mak wajib berapa harakat, mak lazim berapa harakat, lahan macam mana. Cuci tangan pun tahu. Haji zaman ni tahu cuci tangan. Macam mana? So tunjuk payah tu. Mula-mula gini kan. Satu. Saya bukan orang KKM tau. Tapi ambil tahu. Begini. Tapak tangan. Lepas tu belakang. Jari jemari. Kanan atas kiri, kiri atas kanan. Lepas tu tapak tangan balik, silang. Menyelati jari. Wuduk dah ajar. Awal-awal wuduk sunat sebelum niat menyelati jari. Lepas tu apa? Ibu jari. Tayamum dah ajar. Lepas tu hujung kuku. Islam ajar potong kuku. Lepas tu pergelang tangan. Tu cara cuci tangan. Salahkah benda tu keluar dalam kuliah agama? No, benda tu ilmu. Daripada cerita penglipu lara itu ini lagi penting. Boleh faham bu? Ya? Baik guna sabun ke, Arab kata sabun, hand sanitizer ke, atau air semata-mata, itulah teknik cuci tangan. Dalam Islam dah ada dah, namanya wuduk dan tayamum. Teknik tu ada. Ya? Jadi bekalan apa dia? Doa. Jadi Tuan Guru kata, tolong jangan berlalu tiap-tiap hari tak buat 3 perkara. Nombor 1 sedekah, nombor 2 baca Quran, nombor 3 menambah ilmu agama. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, bukan seminggu sekali. Tiap-tiap hari kena tambah ilmu agama. Dan inilah hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa hebat Sayyidina Abu Bakar? Sebelum subuh dia buat 3 benda. Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, timbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman sampai ke hari kiamat, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Apa dia buat? Nombor 1, sebelum subuh dia dah sedekah dah. Ada tu yang nak menjawab tu, nak sedekah apa Ustaz, dalam rumah, dalam bilik tidur lagi. Buatlah tabung kat rumah. Tabung, buat kat rumah. Tiap-tiap hari niat sedekah masuk tabung dalam rumah. Cukup seminggu, tabung tu agihkan hantar masjid. Siapa kata tak boleh sedekah sebelum subuh? Nombor 2, Sayyidina Abu Bakar bangun pagi-pagi, dia cari siapa yang sakit, dia pergi ziarah atau tanya khabar. Mana apa? Cakna, prihatin. Jangan kita lama tak nampak kawan kita, kita buat tak tahu. Tanya khabar. Allahu Rabbi. Baru ni saya tersentuh
Saya kuliah di mana tadi? Bukit Kapau Tiba-tiba teman kita, saudara Azhar Terengganu. Dia kursus di Shah Alam 2 hari. Dia tanya saya kuliah kat mana. Malam tu dia naik Grab. Dia cari surau tempat saya ceramah. Oh, sebab saya. Tengok-tengok dia datang ujung. Naik Grab. Datang. Lepas tu kami ajak makan sama-sama dengan Radhi, kami bertiga. Radhi hantar pula balik ke hotel lagi. Oh, itulah indahnya ukhuwah tuan. Ya? Dia pun naik sebak juga tengok macam tu. Lama tak jumpa, dia dah bertugas di Terengganu. So jumpa di kuliah, walaupun dia kursus. Isteri dia minta nak jumpa dia jumpa kejap. Dia kata malam ni jangan kecoh abang nak jumpa Ustaz Rusli. Oh, saya kata kelas. Baik, isteri dah jumpa. Malam ni nak jumpa guru, dia kata. Mana tarbiyah berjaya. Jadi yang ketiga apa dia? Yang kedua tadi, kehebatan Sayyidina Abu Bakar, dia boleh ziarah orang sakit. Yang ketiga, sebelum subuh dia beri makan orang yang lapar. Maknanya dia cakna, ya, jiran-jiran dia, siapa yang lapar, siapa yang susah, dia pergi bagi makan pagi-pagi. Sebab dalam susunan makan, makanan pagi, breakfast lah yang paling penting berbanding lunch. Dan itulah yang Sayyidina Abu Bakar buat. Itu di antara kehebatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan ada keberkatan perkongsian kita pada malam ini. Dan kita tengok doa malam ni tuan-tuan. Ini bekalan. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sebagaimana biasa doa biar faham. Yang pertama, doa ini daripada Al-Quran. Surah Al-Isra. Al-Isra ya. Ayat 82. Ayat 82. Baik, apa maknanya? Dan kami, yakni Allah, turunkan dengan beransur-ansur, mana sedikit-sedikit, dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar, syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Baik. Al-Isra ayat 82 ini
dinamakan satu daripada 6 ayat-ayat syifa dalam Quran. Jadi malam ni kita ambil yang pertama. Jadi selain daripada kita membaca dengan doa, ya, menghindarkan ataupun dipelihara daripada penyakit berjangkit wabak ini, sebagaimana doa bulan lalu, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Maka sulamkan dengan ayat ini, sulamkan dengan ayat ini, jadikan wirid harian, ya. Dan kalau kita nak bacakan pada air, kita baca pada air. Biar air yang kita minum tu ada kandungan aura Quran, ya. Baca pada air, tiup, baca Fatihah, selawat syifa, baca doa ni, tiup pada air. Mohon kepada Allah kesembuhan. Kalau anak-anak kita, saudara mara kita yang ada nampak tanda-tanda demam, bukan semesti COVID. Sekarang pun musim panas, ramai yang kena demam, ya, flu dan sebagainya. Tapi bukan kerana COVID pun kita berubat juga dengan Allah. So kita minum, baca, tiup pada air ini, kita minum insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan apa juga penyakit insya-Allah. Sebab yang paling penting bukan penyakit itu, tuan, tetapi Tuhan yang menjadikan penyakit itu. Ya. Allah itu yang penting. Dia boleh bagi apa juga, dia tarik benda tu balik. Sebab itu bertaubatlah, beristighfar, mohon pada Allah, usaha tetap usaha, hand sanitizer tetap pakai, ya, pakai face mask pakailah, ya. Bersalam, nak salam tak ada masalah, tak salam pun jangan timbulkan masalah, ya. Tapi doa, tetap doa. InsyaAllah saya ijazahkan doa ni untuk tuan-tuan amalkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jawab apa? Qabilna. Cuba jawab. Qabilna makna kami terima ijazah itu. Zaki, cuba jawab Zaki. Masya Allah, macam arah Yaman entah punya suara. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.